Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Syamsul Azizul bin Marinsah, staf ataupun pensyarah kanan daripada Universiti Malaysia Sabah di Faculty of Islamic Studies, Fakulti Pengajian Islam. Pada hari ini insya-Allah saya akan cuba bentangkan seringkas yang mungkin berhubung dengan tajuk seminar saya, iaitu pengamalan SOGID di Mahkamah Anak Negeri dan SOGID Kampung, satu kajian perbandingan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perkara yang perlu difahami bahawa dalam masyarakat Kadazan Dusun, secara pengenalan, masyarakat Kadazan Dusun bukan satu kaum terbesar di Sabah. Di antaranya Sabah merupakan antaranya kaum Bajau, kaum Bugis dan seumpamanya. Namun kaum yang majoriti di Sabah adalah masyarakat dusun ataupun Kadazan Dusun. Dan mereka mempunyai pelbagai amalan yang sehingga ke hari ini masih terlestari dalam kehidupan mereka. Antaranya adalah pengamalan SOGID. Namun SOGID dapat didefinisikan sebagai pampasan ganti rugi ataupun adat ataupun denda adat yang dikenakan ke atas anak negeri yang melanggar norma-norma ataupun kod adat yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Anak Negeri. Means, dalam segala persoalan adat di Sabah, khususnya apabila merujuk kepada Kadazan Dusun, terdapat kod-kod adat yang telah dienactmentkan, yang telah dikodkan di Mahkamah Anak Negeri. Barang siapa yang melanggar norma-norma tersebut, melanggar pantang larang tersebut, maka mereka akan dikenakan SOGID. Itu pengertian umum. Namun demikian, terdapat beberapa makna ataupun perbezaan di antara pengamalan SOGID dalam kalangan masyarakat dusun dari perspektif kampung dan juga pengamalan dusun daripada perspektif Mahkamah Anak Negeri, di mana ia merupakan fokus kajian saya pada hari ini. Dan hasil kajian mendapati terdapat beberapa ciri yang sesuai ditonjolkan sebagai kajian perbandingan di antara pengamalan SOGID di Mahkamah Anak Negeri dan juga di peringkat kampung. Kerana terdapat dua perbezaan. Antaranya dari the point hasil kajian kami, saya bersama juga rakan-rakan penyidik yang lain mendapati bahawa terdapat terdapat 5 perbezaan yang jelas di antara pengamalan SOGID di peringkat kampung dan juga pengamalan SOGID di Mahkamah Anak Negeri. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama merujuk kepada sumber undang-undang. Di Mahkamah Anak Negeri, SOGID yang dimaksudkan adalah diambil daripada beberapa sumber, iaitu ordinan, keputusan mahkamah yang lalu, kod adat dan SOGID. Oleh demikian, SOGID Mahkamah Anak Negeri adalah salah satu sumber Mahkamah Anak Negeri yang telah diperundangkan, yang telah dikanunkan di Mahkamah Anak Negeri. Berdasarkan kaedah Undang Anak Negeri, SOGID adalah kod adat yang dominan untuk dirujuk sebagai undang-undang berbanding kod adat daripada suku kaum anak negeri yang lain. Means, apabila melanggar suatu pantang larang yang melibatkan pada kaum masyarakat dusun, namun siapa jua si pelakunya yang melanggar norma-norma adat tersebut, apapun bangsanya, wajib dikenakan penalti ataupun wajib dikenakan SOGID. Namun daripada perspektif masyarakat dusun kampung, daripada sumber undang-undang, mereka mengatakan bahawa SOGID adalah amalan turun-temurun masyarakat dusun kampung yang bersumberkan dan diwarisi daripada datuk moyang secara verbal, secara lisan. Means, kalau perspektif kampung ini, apa juga SOGID itu bergantung kepada apa yang diputuskan oleh ketua kampung. Memandangkan ketua kampung itu diwarisi zaman berzaman, diwarisi dari secara orang kata verbal, secara lisan demi lisan, dia ditetapkan. Tapi kalau di peringkat Mahkamah Negeri, dia telah dikanunkan. Oleh atas itu, di Mahkamah Anak Negeri hukumnya adalah putus muktamad. Walaupun mempunyai beberapa perubahan, namun tetap
berpihak ataupun mesti termaktub apa yang diputuskan di kod adat. Tetapi di peringkat kampung dia tidak bergantung kepada berbeza di antara satu kampung dengan kampung lain, berbeza kerana sumber itu adalah berbeza daripada sumber orang lalu ataupun orang tua-tua lalu yang mempunyai pelbagai versi. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, ia merujuk kepada makna. Kalau di peringkat Mahkamah Adat Negeri bawah, berdasarkan kepada kaedah Undang-Undang Adat Negeri, sogit membawa 3 erti, iaitu denda, denda adat dan penalti adat berdarah. Itu Mahkamah Adat Negeri. Namun di Persekutuan Kampung, berdasarkan kepada masyarakat dusun kampung, permaknaan sogit itu lebih luas. Bukan sahaja termaktub yang 3 tadi, cuma ia merujuk kepada pendamai, penolak bala, pemulih semangat, perjanjian dan sedekah. Itu yang berbeza. Kalau Mahkamah Adat Negeri dia secara tersurat, dia ada 3 tadi, iaitu denda, denda adat dan penalti berdarah. Tetapi kalau orang kampung mempunyai makna yang lebih luas yang merujuk kepada sebagai pendamai, penolak bala, yang mana bukan sahaja yang tersurat seperti mana yang Mahkamah Adat Negeri, namun yang tersirat seperti mana yang difahami oleh masyarakat dusun kampung. Dan yang ketiga adalah berdasarkan fungsi. Berdasarkan kepada kaedah Undang-Undang Adat Adat Negeri 95, sogit menjalankan fungsi sebagai denda. Dia fungsi berbeza. Tetapi kalau kepada Mahkamah Negeri, macam saya katakan tadi lah, makna dan fungsi itu mempunyai makna yang sama, maka ia berbeza sebagai sedekah, sebagai perjanjian, pemulih badan, penolak bala. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan rahmatullahi subhanahu wa taala, yang terakhir daripada sudut pelaksana. Kalau daripada Mahkamah Adat Negeri, dia mempunyai beberapa pelaksana melibatkan autoriti. Antaranya melibatkan hakim di hakim Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan Anak Negeri, pegawai daerah, ketua anak negeri, barulah ketua kampung. Itu dia ada orang kata autoriti yang tertentu dalam menjalankan pelaksana. Namun kalau pada masyarakat dusun kampung, tanpa mengikir latar belakang, dia tidak ada. Dia merujuk kepada ketua kampung ataupun merujuk kepada bobolian masyarakat dusun dan seumpamanya. Jadi itu sahaja dapat saya simpulkan. Saya direct kepada fokus kajian. Jadi secara kesimpulannya bahawa sogit merupakan satu budaya yang masih terlestari dalam masyarakat dusun kampung, khususnya dan umumnya dalam masyarakat kadazan dusun di Sabah. Sogit ini berperanan bukan sahaja sebagai satu bentuk enactment, satu bentuk adat, namun aplikasinya itu di-apply di masyarakat kampung yang mempunyai pelbagai versi. Satu kampung berbeza dengan kampung yang lain, tapi tidak bermakna pertembungan di antara kampung itu Mahkamah Adat Negeri itu berlaku, tidak. Kerana apa yang berlaku? Selalunya kebiasaannya, sogit itu diselesaikan pada peringkat kampung dulu. Kerana kampung itu berautoriti, namun jika tidak dapat diselesaikan pada peringkat kampung, barulah diangkat ke Mahkamah Adat Negeri melalui proses mantailah Mahkamah Adat Negeri. Itu saja, semoga membantu kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.